Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan melihat beberapa contoh yang melibatkan percampuran di antara penggunaan rumus isentropik dan juga penggunaan rumus shockwave. Kerana seperti yang saya katakan, penggunaan rumus shockwave ini hanya digunakan apabila kita ingin menyelesaikan keadaan before and after shockwave. Okay. Kita lihat soalan nombor 22. A blunt object travels at 1000 meter per second at an elevation of 10,000 meter, where T1 equal 223 Kelvin, P1 is 26.48 kilopascal absolute. The flow approaching the stagnation point passes through a normal shock wave and then decelerates isentropically to the stagnation point. Calculate P0 and T0 at the stagnation point. Okay, di dalam soalan ini mengatakan bahawa ada satu keadaan, ada satu objek yang bergerak dengan had laju yang tinggi 1000 meter per second pada ketinggian 10,000 meter. Dan suhu pada kedudukan 1 adalah 223 Kelvin, pressure pada 1 adalah 26.48 kilopascal. Kemudian objek ini akan menghadapi stagnation condition. Tetapi sebelum ia mencapai stagnation condition, berlaku shock wave di sini. Kemudian selepas berlaku shock wave, didapati bahawa decelerate isentropically, maksudnya berlaku pengurangan pecutan ataupun had laju akan berkurangan secara isentropically. Okay, apa maksud decelerate isentropically? Membawa maksud ia berlaku pengurangan tetapi masih lagi tidak ada kehilangan tenaga melalui heat transfer. So maksudnya kita kata di dalam keadaan ini kita membicarakan tentang perpindahan tenaga secara ideal. Okey, apa yang pelajar perlu tahu ialah pelajar perlu faham untuk melukis sekurang-kurangnya free body diagram seperti ini supaya pelajar faham di mana kita boleh menggunakan isentropic flow equation dan di manakah kita perlu menggunakan normal shock wave equation. So di dalam keadaan ini kita dapati bahawa di sini berlaku shock wave. Oleh itu sekiranya kita ingin mengira keadaan before and after shock wave, kita perlu menggunakan normal shock wave equation. Tetapi untuk kita mengira perubahan tenaga yang berlaku pada region ini, maksudnya before the shock wave, kita masih lagi perlu menggunakan isentropic flow equation, dan juga sekiranya kita ingin mengira apa yang berlaku after the shock wave, kita perlu menggunakan isentropic flow equation. Okay, kenapa kita tidak menggunakan normal shock wave? Kerana pengiraan untuk bahagian ini dan bahagian ini kita lihat tidak mengalami fenomena shock wave. Jadi untuk kita mengira perubahan yang berlaku dalam kawasan ini sahaja kita perlu menggunakan shock wave equation. Okay, jadi saya harap pelajar dapat melukis diagram yang menunjukkan di mana berlakunya shock wave dan pada poin yang manakah calculation perlu dibuat. Okay, sekarang kita cuba menjawab soalan ini. Pertama, kita boleh mengira apakah Mach number pada kedudukan 1. So, Mach number 1 kita boleh mengira dengan menggunakan rumus ini. So, kita boleh mengira V1 sama dengan square root KRT1 dan kita boleh dapat ia bernilai 3.34. So, V1 di sini kita boleh dapat daripada mana? Kerana dalam soalan telah diberikan 1000 meter per second dan kita secara normal kita beranggapan bahawa objek ini bergerak di dalam udara. Oleh itu kita menggunakan K dan R di sini properties ataupun nilai untuk udara. Jadi kita menggunakan K sama dengan 1.4 dan kita menggunakan R iaitu 287. Ini hanyalah untuk udara. Okay, sekiranya diberi
gas yang berbeza, helium, hidrogen atau sebagainya, pelajar perlu mendapatkan nilai K dan juga nilai R yang tertentu untuk gas yang dinyatakan di dalam soalan. Okey, so kemudian nilai T kita boleh dapat di mana? Nilai T juga telah diberi dalam soalan sebanyak 223.23 Kelvin. Oleh itu kita gunakan maklumat tersebut untuk mengira Mach number 1. Kita dapat sekitar 3.34. Seterusnya kita boleh mengira Mach number 2 dengan menggunakan rumus ini. Dan saya ingatkan sekali lagi bahawa rumus ini dia adalah kuasa 2. Oleh itu kita perlu square rootkan kawasan ini, nombor ini untuk mendapat nilai Mach number 2. Dan setelah kita punca kuasa 2 kita dapat Mach number 2 adalah 0.4578. Jadi di sini saya harap pelajar dapat faham Mach number 2 di sini sebenarnya adalah refer kepada Mach number yang berlaku selepas shockwave. Okay, jadi maknanya pelajar kena faham bila pelajar menggunakan rumus shockwave equation membawa maksud pelajar mengira keadaan before and after shockwave. Okey, seterusnya kita ingin mengira apakah pressure yang berlaku pada dua. Di sini sebenarnya mungkin kita ada dua pilihan. Okey, apa yang saya katakan dua pilihan itu ialah sekiranya kita menggunakan properties nombor 3 dan nombor 2, bermaksud kita boleh mengira apakah pressure pada nombor 2 dengan menggunakan isentropic flow. Tetapi mungkin maklumat pada poin nombor 3 tidak lengkap. Oleh itu kita perlu mengira pressure pada kedudukan poin nombor 2 dengan menggunakan properties yang kita ada pada poin 1. Oleh kerana poin 1 dan poin 2 dipisahkan oleh shockwave di sini, oleh itu kita perlu menggunakan equation yang melibatkan normal shockwave. Jadi apakah equation tersebut? Saya rasa pelajar telah diberikan semalam nota berkenaan dengan rumus untuk normal shockwave. Jadi kita mempunyai rumus ini. Rumus ini adalah rumus yang telah diringkaskan kerana kita menggunakan udara sebagai medium yang dibincangkan. Okay, jadi maknanya kita fokus kepada udara. Rumus boleh diringkaskan seperti ini. Kita masukkan nilai, kita boleh dapat ratio di antara P2 dan P1 adalah 12.8482. Oleh itu kita boleh mengira P2 bersamaan 340.2 kilopascal ABS. Okey, kemudian kita diminta untuk mengira apakah stagnation pressure. Okay, so stagnation pressure membawa maksud setelah aliran tersebut mengalir sampai ke 2, okay, aliran tersebut akan secara perlahan diberhentikan. So apabila ia berhenti, dia dikatakan mengalami keadaan stagnation condition. Oleh itu hubungan di antara poin 2 dan poin 3 kita lihat tidak ada sebarang shockwave yang berlaku di antara poin 2 dan poin 3. Oleh itu calculation di sini perlu dibuat dengan menggunakan isentropic flow equation. So jadi untuk mendapatkan nilai pressure pada poin 3, kita bolehlah menggunakan isentropic flow equation. Tetapi untuk memudahkan, maksudnya untuk memastikan bahawa pengiraan kita berdasarkan nombor yang kita nyatakan di dalam diagram. Oleh itu pengiraan kita buat berdasarkan ratio di antara P3 dan P2. So kalau pelajar lihat di sini adalah equation yang kita telah gunakan. Sebelum ni kita hanya menggunakan P2 over P1, tetapi dalam keadaan ini kerana kita ada point 1, 2, 3, so jadi maknanya kita tukarlah subscript yang ada pada equation tersebut. So kita menggunakan rumus ratio P3 over P2. Kita beranggapan bahawa P3 adalah stagnation pressure. Oleh itu kita ubah menjadi P0 over P2. Dan kita tahu bahawa M3 di sini, Mach number pada point 3 adalah stagnation, maksudnya kosong. So jadi kita letak Mach number Mach 0 di sini, Mach 0, iaitu M0 sama juga dengan 0 kerana ia adalah stagnation condition. Setelah itu kita boleh meneruskan pengiraan, kita boleh mendapati bahawa stagnation pressure yang berlaku sekiranya aliran terberhenti ataupun diberhentikan. Okey, maksudnya aliran itu sama ada kita immediately berhentikan, kita berhentikan, atau ia memang akhirnya akan
stagnan. Okey, oleh itu pressure, stagnation pressure menjadi 392.8 kilopascal ABS. Yang ini seeloknya awak tulis juga ABS kerana dalam kebanyakan permasalahan compressible flow kita mengira dalam keadaan absolute pressure. So di sini saya harap pelajar masih ingat lagi apa perbezaan di antara gauge pressure dan juga absolute pressure. So kemudian kita perlu mengira temperature. Sama juga oleh kerana kita maklumat asal adalah temperature yang kita dapat pada poin 1 dan poin 2. Oleh itu pengiraan untuk temperature ini perlulah menggunakan normal shock wave equation kerana keadaan 1 dan 2 dipisahkan oleh shock wave. Jadi rumus yang boleh kita gunakan adalah seperti ini. Kita masukkan semua nilai dan kita boleh dapat ratio T2 dan T1 adalah 3.10. Dan seperti yang saya katakan, advantage untuk awak menggunakan membuat pengiraan sehingga nombor yang paling kecil. Kerana ini membantu kita mendapat jawapan yang sama kerana penggunaan tabel juga dibenarkan sekiranya kita mengira dengan kita bundarkan nilai tersebut secara besar. Mungkin jawapan kita tidak dapat, awak tak dapat markah penuh. Okay. So kemudian kita boleh mengira T2 berdasarkan equation yang telah kita lengkapkan. Jadi kita dapat T2 sekitar 692.3 Kelvin. Seterusnya untuk mengira apakah stagnation temperature, oleh itu kita menggunakan rumus isentropic flow equation. Seperti ini kita masukkan T3 sebagai stagnation temperature dan kita masukkan M3 di sini sebagai kosong. So M3 sama juga dengan M0 sama juga dengan kosong. Kita boleh dapat nilai stagnation temperature adalah 721.3 Kelvin. Okay, saya harap pelajar dapat memahami basic equation bila kita perlu menggunakan basic idea bila kita perlu menggunakan isentropic flow equation dan bila kita perlu menggunakan normal shock wave equation. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 23. A pitot probe is inserted in an airflow in a pipe in which P1 is equal 800 kilopascal absolute, T1 is equal to 40 degrees Celsius and M1 is equal to 3.0. So what pressure does it measure? So yang ini kita katakan, saya harap pelajar masih ingat apa yang dikatakan pitot tube, atau pitot probe di sini. Kita ada satu pipe tersebut mengalirkan aliran sesuatu udara, airflow. Okay, dia dapati bahawa had laju pada kedudukan di sini, mungkin pada kedudukan 1 adalah Mach number 3 dan daripada gambar rajah ditunjuk bahawa pressure yang terhasil adalah 800 kilopascal. Okay. Tetapi kemudian kita masukkan pitot tube di sini dan pitot tube ini juga mengukur satu nilai pressure. So apakah pressure ini sebenarnya? Nanti kita lihat pada kedudukan yang akhir. Dan di sini diberi awak gambaran ada shock wave berlaku. Oleh itu kemungkinan besar kita perlu menggunakan equation untuk normal shock wave. Okay, tetapi apa yang perlu pelajar faham ialah bagaimana mekanisme ia berlaku. Idea dia ialah sekiranya kita lihat daripada mula-mula perkara aliran ini berjalan, mungkin pada peringkat awal gas tidak bergerak, kemudian gas bergerak secara perlahan-perlahan. Okay, kita dapati bahawa gas akan masuk ke dalam tube ini dan satu ketika di dalam tube ini gas akan termampat. So gas akan termampat sehinggalah satu ketika kita dapati bahawa tidak ada lagi gas yang boleh masuk ke dalam pitot tube ini. Oleh itu di dalam pitot tube ini seolah-olah ia telah bertindak sebagai satu objek pejal. Okay, kerana ia telah bertindak sebagai satu objek pejal, seolah-olah aliran ini akan berlanggar dengan satu
solid object. Sebab itulah kita kata berlaku shock wave di sini, kerana ia seolah-olah kita letakkan satu objek, ball bearing atau sebagainya, dan kita alirkan aliran dengan had laju yang tinggi, lama kelamaan kita kata shock wave akan terhasil. So mekanisme ataupun bagaimana shock wave terhasil, saya rasa saya pernah terangkan pada kuliah yang akan datang. Saya harap pelajar dapat imagine perkara ini. Oleh itu, kita dapati bahawa tiada tiada aliran di dalam pitut tube ini. Membawa maksud bahawa sekiranya nilai ini memberi nilai pressure, kemungkinan besar pressure yang diukur di sini sebenarnya adalah stagnation pressure. Kerana ia adalah tekanan yang terhasil apabila aliran sesuatu bendalih terberhenti. Okey, jadi maknanya di dalam tube itu kita aliran adalah terberhenti, tidak ada had laju, membawa maksud bahawa pressure yang diukur adalah stagnation pressure. Okey, so kemudian kita melihat kedudukan apa yang boleh kita buat. Jadi kita mengatakan kemungkinan kita akan ada satu perkara di sini. Pada poin 1 kita ada keadaan di mana mark number 3. Kemudian apabila aliran ini berjalan, okey, dia akan menghasilkan shock wave di hadapan pitut tube ini. Kemudian apabila selepas melepasi shock wave, aliran akan kembali perlahan dan akhirnya dia terberhenti. Oleh itu kita boleh melukis diagram ini sebagai, pada kedudukan 1 adalah keadaan di mana ia adalah keadaan before the shock wave. Maksudnya keadaan sebelum shock wave berlaku. Seketika selepas itu, apabila shock wave berlaku, kita ada poin nombor 2. Kerana kita kata kita tidak boleh anggap selepas shock wave terus-terus dia berlaku stagnation. Dia tidak akan berlaku seperti itu. Dia akan berjalan dengan laju, berlaku shock wave dan akhirnya dia akan kembali perlahan. Dan daripada keadaan perlahan itulah barulah ia boleh berhenti. Okay, maksudnya kita tak boleh nak cakap before shock wave and then berlaku shock wave and then immediately stagnation. So dia tidak akan berlaku seperti itu. Awak kena imagine perjalanan tu. Maksudnya ia berlaku certain properties before shock wave, berlaku shock wave, masih lagi ada pergerakan selepas shock wave, barulah ia berhenti menjadi stagnation condition. Oleh itu, daripada diagram ini, saya harap pelajar boleh imagine pengiraan yang bagaimanakah yang boleh dibuat. Okay, kita melihat penyelesaian. Pertama, kita boleh mengira mark number 2. Dan kita ketahui bahawa mark number 2 sebenarnya adalah keadaan yang berlaku selepas shock wave. Oleh itu, kita menggunakan rumus normal shock wave equation. So, kita masukkan di dalam normal shock wave equation, kita boleh dapat ia sekitar 0.225. Kemudian, kita punca kuasa 2 untuk nilai tersebut, kita akan dapati bahawa mark 2 sama juga dengan 0.4752. Kemudian untuk mencari apakah pressure yang berlaku after the shock wave, kita menggunakan rumus untuk normal shock wave pressure. Untuk normal shock wave, kita boleh dapat P2 sekitar 8,266.6 kilopascal absolute. Dan seterusnya kita boleh mengira pressure yang berlaku pada poin 3. Oleh kerana poin 2 dan poin 3 tidak ada sebarang shock wave yang berlaku di antara dua titik tersebut. Oleh itu kita mesti menggunakan rumus isentropic flow. Dan saya rasa pelajar pun faham, kita menggunakan isentropic flow dalam keadaan P3 adalah stagnation pressure. Oleh itu kita masukkan nilai mark number pada titik 3 sama dengan 0. Kerana aliran tidak bergerak, kita boleh mengira pressure, stagnation pressure di situ adalah 9,648.75 kilopascal absolute. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 24. A flows from a 25 degree Celsius reservoir to the atmosphere through a nozzle with a 50 mm diameter throat and a 100 mm diameter exit.
So what reservoir pressure will just result in mark number 1, M1 at the throat. Also calculate the mass flux. Maintaining the reservoir pressure, reduce the throat diameter to 40 millimeters and determine the resulting mass flux. Okay, di dalam soalan ini, okay, ia memberi gambaran bahawa kita perlu mengira apakah yang berlaku di dalam convergent divergent. Oleh kerana tidak dinyatakan shockwave berlaku atau tidak, membawa maksud bahawa kita beranggapan bahawa shockwave tidak berlaku, membawa maksud kita tidak perlu menggunakan equation yang melibatkan normal shockwave. Equation yang kita gunakan di sini hanyalah asymptotic flow. Kemudian saya harap pelajar dapat imagine apa yang dikatakan dengan reservoir di sini. So reservoir di sini sebenarnya adalah satu closed system, ataupun kita kata awak ada satu tangki. Tangki di sini awak akan berikan satu nilai pressure. Awak pump gas ataupun awak mampatkan, kompreskan gas dalam keadaan mungkin di sini ada valve, awak tutup dulu. So and then bila tekanan telah mencapai tahap yang awak nak, mungkin kita open valve di sini, kita buka valve di sini, so aliran pun mula bergerak daripada had laju kosong hingga dia mencapai had laju 1 pada throat, had laju mark number 1 pada throat, dan kemudian ia akan keluar dengan had laju yang lebih tinggi. Kerana apa? Setelah ia mencapai mark number 1 pada throat, oleh kerana tidak ada shockwave yang berlaku, membawa maksud bahawa kemungkinan besar di sini kita boleh dapat supersonic speed. Maksudnya had laju yang keluar pada outlet insya-Allah kita boleh dapat lebih besar daripada mark number 1. So ini yang dimaksudkan. Jadi saya harap pelajar dapat faham apa yang dimaksudkan dengan reservoir di sini, dan kenapa reservoir di sini kita anggap sebagai stagnation pressure. Kerana had laju kosong. Kerana kita ada valve di sini, so kita tutup valve sini. Jadi maknanya had laju gas hanya termampat, dan bila kita buka barulah gas bergerak. Maksudnya gas bergerak daripada kosong, had laju kosong sehinggalah mencapai kepada certain velocity. Oleh itu had laju kosong kita boleh nyatakan sebagai stagnation condition. Okey, kita melihat kita melihat soalan ini. Okey, kita mengira, pertama sekali kita perlu mengira ratio, calculate the area ratio. Kerana apa? Saya rasa pelajar faham untuk mendapatkan mark number 1 pada throat, kita mesti balancekan cross sectional area pada throat. Okay, so jadi kita bagaimana untuk kita pastikan throat mendapat mark number 1, kita perlu ada cross sectional area yang tertentu. So maknanya first kali kita cuba mengira apakah area ratio di antara throat dan juga exit. Okey, ataupun mana-mana area di dalam mana-mana area di dalam convergent divergent nozzle. Oleh kerana di dalam soalan kita hanya ada diameter pada throat 50 mm dan diameter pada exit 100 mm. Dan daripada diagram mungkin kita buat, di sini adalah stagnation, di sini mungkin throat nombor 1 dan ini adalah outlet nombor 2. Oleh itu berdasarkan diameter yang kita ada di sini, kita hanya boleh mengira ratio untuk exit dan juga throat. So jadi kita cuba mengira apakah area ratio untuk A2 over A star. So saya harap pelajar masih ingat, simbol star selalunya ditunjukkan di dalam simbol asterisk, okay, ataupun star adalah refer kepada throat area. So jadi first kita mengira ratio, maksudnya kita mengira ratio di antara A2 over A star. Kita masukkan nilai diameter yang telah diberikan dalam soalan dan kita dapat ia bersamaan dengan 4. So jadi daripada nilai 4 di sini, apa yang boleh kita buat? Kita refer di dalam table. Kerana
table selalunya memberi maklumat yang telah dibuat oleh yang telah dikira sebelumnya. Oleh itu advantage bagi kita untuk menggunakan table. So di dalam table pastikan, oleh kerana kita mengira menggunakan idea isentropic flow, pastikan table yang kita ambil adalah isentropic flow. Kemudian kita kena pastikan bahawa bendalih yang digunakan di dalam pengiraan kita adalah udara ataupun bendalih yang sama ataupun K yang sama dengan table yang kita cari. Sekiranya keadaan ini menggunakan gas hidrogen, oleh itu kita tidak boleh menggunakan table yang mempunyai nilai K sama dengan 1.4. Kita perlu menggunakan nilai table yang mempunyai nilai K yang berbeza, nilai K yang khusus untuk hidrogen. Jadi kita tengok di dalam dalam table yang kita ada, kita mencari nilai A2 over A star. Okay, di sini kita tidak ada nilai A2, tetapi awak faham A over A star to refer kepada any cross section area yang kita nak compare kepada throat area. So, jadi dalam kita lihat A over A star di sini, kita mencari nombor 4. Jadi kita kata kita dapati bahawa tidak ada nombor 4, hanya ada nombor 4.18 dan 3.67. Jadi pelajar kena buat interpolation calculation. Oleh itu nilai yang dia dapat mestilah sekitar 0.14 something. Dan sekiranya pelajar telah buat, pelajar saya harap pelajar boleh dapat nilai mark number 2 sekitar 0.147. Adalah advantage untuk pelajar untuk mendapatkan nombor yang lebih detail. Mungkin 0.147 something sehingga 4 atau 5 titik perpuluhan. Okay. So kemudian seperkara lagi, pelajar perlu faham bahawa sekiranya kita mengatakan bahawa A di sini adalah A nombor 2, membawa maksud T di sini adalah T2, P di sini adalah P2 dan M di sini juga adalah M pada poin nombor 2. Okay, jangan tersilap, saya harap pelajar faham, jangan tersilap. Kerana di dalam table dia tidak beritahu dalam carta tu bukan dia tak ada tulis M1, M2, M3 dan sebagainya. Dia hanya beri A over A star. Dia depends kepada poin mana yang kita ingin cari. Okey, dalam soalan ini saya fokus untuk mencari pada outlet A2. Oleh itu membawa maksud nilai M2 di sini adalah 0.147. Okey. So kemudian apa yang kita dapat? Kita boleh ambil nilai ratio untuk, kita juga perlu mengira secara interpolation, ratio untuk pressure dan ratio untuk temperature. Jadi setelah kita kira, kita boleh dapat bahawa P2 over P0 adalah 0.985. Okay, dan kita boleh mengira P0 sebagai P2 over 0.985 dan P0 di sini, stagnation point di sini kita boleh anggap, Okey, P0 sama dengan P2 over 0.985. Kita masukkan nilai P2 di sini sama dengan 101 kilopascal. So kita boleh dapat P0 adalah 102.54 kilopascal absolute. So di sini apa yang perlu kita faham ialah kenapa kita masukkan P2 sama dengan 101? Kerana apabila udara telah terlepas pada kedudukan 2, ia akan diseimbangkan oleh atmospheric pressure. Oleh itu atmospheric pressure sebenarnya adalah 101 kilopascal. Jadi kita masukkan nilai 101 kilopascal. Dan kita dapati bahawa P0 di sini adalah 102.54 kilopascal. Jadi maksudnya kita memberi absolute. Okay, so mungkin awak kata, kenapa dia jadi 101, lebih besar daripada tekanan atmosfer. Tapi awak kena ingat pengiraan ini adalah berdasarkan absolute pressure. Okay. So maksudnya kita masukkan dalam sekitar bezanya adalah 1.54 kilopascal gauge pressure. Okay. Okay, walaupun kita kata nilai tersebut kecil, ia boleh mencapai mark nombor 1 kerana apa? Kerana mungkin nilai throat adalah terlalu kecil berbanding dengan inlet yang dapat ataupun berbanding dengan outlet.
Kemudian kita perlu mengira mass flux at throat. So mass flux ni apa dia? Mass flux ni sebenarnya adalah mass flow rate. So jadi mass flow rate, rumus yang kita pakai adalah rho AV. So saya harap pelajar masih ingat. Kita kata m dot di sini sama dengan rho AV. Atau equation yang kita gunakan adalah rho 1 A1 B1 sama dengan rho 2 A2 dan B2. Okay, yang ini adalah mass flow rate. Tetapi kita fokus kepada mass flow rate di dalam throat. Oleh itu apa yang perlu kita dapatkan? Kita perlu dapatkan density pada throat, area pada throat dan velocity pada throat. Dan density pada throat kita boleh mengira dengan menggunakan rumus ini, P over RT. So jadi kita perlu mengira apakah P pressure pada throat dan apakah temperature pada throat. Oleh itu, oleh kerana nilai pada poin nombor 2 kita telah dapat, kita boleh mengira nilai pada throat kerana kita dapati bahawa aliran ini mengalir daripada inlet di sini melalui throat dan akhirnya keluar melalui 2. Dan di antara poin 1 dan 2, poin throat dan juga outlet, kita kata tidak berlaku sebarang shockwave. Oleh itu, rumus yang terlibat hanyalah isentropic flow. Dan yang pernah kita selesaikan masalah isentropic flow, ia adalah sebenarnya ratio di antara poin, maknanya kita boleh gunakan ketiga-tiga poin sama ada kita nak compare P0 dengan throat atau P2 dengan throat. Jadi dia terserah kepada pelajar. Okay, mungkin di dalam jawapan ini saya cuba comparekan stagnation pressure kepada pressure pada throat. Jadi kita masukkan rumus yang kita isentropic flow di sini. Kita masukkan nilai, kita tahu bahawa stagnation condition mark number 1 sama juga dengan 0. Dan mark number pada throat sama juga dengan 1. Okay, dan kita dapat bahawa nilai ini adalah 1.8929. Oleh itu kita boleh mengira pressure pada throat seperti ini dan kita boleh dapat ia sekitar 54.17 kilopascal absolute. Pada poin nombor 2 mungkin kita tidak boleh mengira kerana apa? Mungkin kita tidak tahu nilai Mach number yang berlaku pada poin nombor 2. Mungkin kita boleh mengira dulu Mach number pada poin 2 barulah kita boleh menggunakan rumus isentropic flow ini untuk mendapatkan ratio P2 over P throat. So jadi bergantung kepada sejauh mana ataupun sebanyak mana informasi yang kita ada untuk melakukan pengiraan. Dan seterusnya kita melakukan pengiraan yang sama untuk temperature. Oleh itu kita ada temperature T0 over T throat. Kita masukkan rumus, saya rasa pelajar dah faham rumus ini. Dan kita dapati bahawa ratio ni adalah 1.2 dan kita boleh mengira temperature at throat sebanyak 248.3 Kelvin. Okay. So kemudian untuk mengira mass flow rate, kita dapati bahawa ia tidak menggunakan Mach number. Ia menggunakan nilai velocity. So maknanya velocity di sini adalah nilai di dalam meter per second. Oleh itu kita perlu convert kepada nilai Mach number 1 di sini sama juga dengan V over KRT, square root KRT, dan pelajar boleh mengira nilai tersebut dia adalah sekitar 315.9 meter per second. So kita menggunakan rumus ini, temperature kita telah kira dan ini adalah nilai constant K dan juga R untuk udara. Okay, saya ingatkan lagi untuk udara memadai untuk kita menggunakan R287, gas constant, tetapi untuk gas yang lain, gas yang mempunyai molar mass yang tertentu, mungkin karbon dioksida, hidrogen, helium, so dia berbeza mass, berbeza molar mass. Saya harap pelajar dapat mengira nilai R yang spesifik untuk gas-gas tersebut. Jadi kita dapat velocity adalah 315.9 meter per second. Kita masukkan di dalam equation, kita boleh dapat density pada throat adalah 0.7602 kg per meter padu. Okey, so kemudian kita kata berlaku perubahan.
Dia kata maintaining the reservoir pressure but reduce throat diameter to 40 millimeters. Mach number at throat is still equal to 1. Determine the mass flux. Jadi keadaan di sini kita kata kita ubah nilai A di situ. Kita masukkan nilai A. Okey, untuk mengira Mach number, mengira mass flow rate pada kedudukan tersebut. Yang ni saya silap yang ini sebenarnya adalah pengiraan untuk density. Maknanya ketumpatan udara yang melalui throat adalah 0.7602 kg per meter padu. Seterusnya kita masukkan di dalam equation ini, kita boleh mengira mass flow rate sama dengan 0.47159 kg per second. Kemudian untuk soalan seterusnya, dengan anggapan bahawa sekiranya kita mengurangkan throat daripada diameter 50 mm kepada diameter 40 mm, dengan anggapan bahawa Mach number masih lagi 1, dan apakah mass flux yang berlaku, maksudnya kita gantikan nilai diameter tersebut kepada 40 mm iaitu 0.04 meter, dan kita boleh dapat mass flow rate yang berlaku adalah sekitar 0.30182. So ini yang paling mudah kerana kita beranggapan masih lagi Mach number sama dengan 1. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 25. Air flows from a 20°C reservoir to the atmosphere through a nozzle with a 50 mm diameter throat and 100 mm diameter exit. So what reservoir pressure necessary to locate a normal shock wave at the exit? Also calculate the velocity and pressure at the throat before the shock and after the shock. Okay, so soalan di sini maknanya kita masih lagi menggunakan alat yang sama. Maknanya kita ada reservoir yang disambungkan dengan convergent divergent nozzle. Throat adalah 50 mm diameter di sini. Tetapi keadaan ini dia menghasilkan shock wave, dan shock wave terhasil di luar nozzle seperti ini. Kemudian soalan dia calculate the velocity and the pressure at the throat. So and then kita kata velocity and pressure at throat. So maksudnya di throat kita perlu cari velocity dan pressure before the shock and after the shock. Maksudnya kita juga perlu mencari parameter yang berlaku, apakah nilai pressure dan temperature, pressure dan velocity before shock and after shock. Okay, di sini saya harap pelajar dapat imagine. Bahawa untuk point stagnation point di sini, untuk throat dan untuk point 1, kita boleh mengira dengan menggunakan isentropic equation, isentropic flow. Tetapi untuk mengira 1 dan 2 di sini, kita perlu menggunakan shock wave equation. Kerana apa? Pada point stagnation, throat dan 1, ketiga-tiga point ini tidak melalui shock wave. Tetapi untuk point 1 dan 2, ia dipisahkan dengan shock wave. Oleh itu, ia memerlukan rumus yang berlainan. Okey, sekarang ni kita pergi kepada calculate the area ratio. So maksudnya kita ada area 1 dan area star. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa 1 adalah keadaan di mana seketika sebelum shockwave berlaku dan kita anggap ia adalah di dalam kawasan outlet. Oleh itu kita cuba mencari ratio antara outlet dan inlet di sini. Okey, kerana apa? Kerana di dalam soalan dia dah beri kita hint yang besar, dia beri kita nilai diameter untuk kedua-dua keadaan. Jadi selalunya kalau kita dah dapat diameter tu, memang trend dia kita cuba mencari ratio. So kita mencari ratio, kita dapati bahawa rasionya masih lagi 4. Okay. So ratio masih lagi 4. Okay, di sini. Okay, tetapi kalau kita melihat daripada isentropic table, okay, from isentropic flow table, you will have two values.
Please take a larger value because shock wave only occurs at supersonic condition, which is Mach number is greater than 1. So jadi di sini saya rasa pelajar perlu faham. Kita kata kita tidak mengambil nilai Mach number yang kurang daripada 1. Kerana apa? Mach number yang kurang daripada 1 kita kata tidak boleh menghasilkan shock wave. Okay, di dalam keadaan ini kita kata shock wave berlaku, oleh itu Mach number sebelum shock wave mestilah supersonic. Okay, jadi kalau saya harap pelajar dapat tengok kepada tabel asymptotic flow. Okay, nilai 4 sebenarnya ada 2. Pertama yang telah kita gunakan sebelum ini iaitu di kawasan ini. Okay, satu lagi sekiranya pelajar melihat semula bahawa ada lagi satu nilai 4 iaitu berlaku di sekitar ini. Okay, jadi maksudnya pelajar ada 2 nilai yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah, tetapi oleh kerana shock wave berlaku membawa maksud Mach number mestilah supersonic. Oleh itu di dalam keadaan ini nilai Mach number yang lebih besar daripada 1 perlu diambil kira. Okay, untuk memudahkan pengiraan, saya tidak membuat interpolation calculation walaupun sebenarnya di sini perlu untuk kita mengira keadaan betul-betul 4.0. Okay, kerana untuk meringkaskan keadaan, saya anggap bahawa 3.999 itu adalah terlalu hampir dengan 4. Oleh itu memadai untuk saya mengambil 2.94 sahaja. Oleh itu saya mengatakan bahawa M1 adalah sama dengan 2.94. Kemudian saya boleh mengambil P1 over P0 sama dengan 0.0298 berdasarkan tabel ini. Di sini saya harap pelajar dapat alert. Ditulis di sini ialah 0.2980 kuasa negatif 1. Ini membawa maksud 0.2980 darab 10 negatif 1. So bila kita darab dengan 10 negatif 1, so dia akan menjadi 0.0298. So saya harap pelajar alert cara untuk membaca tabel. Okay. Walau bagaimanapun kita kata walaupun kita telah tahu ratio P1 over P0, okay, tetapi kita masih lagi tidak mengetahui apakah nilai P1. So oleh itu kita perlu mencari nilai P1. So P1 macam mana kita nak cari? Okay, kita melihat daripada normal shock flow table. So dalam normal shock flow table, kita ada table seperti ini. Okay, saya harap pelajar dapat download PDF yang saya berikan dalam WhatsApp group semalam dan cuba untuk melihat kedudukan ini. Okay, kita dapati bahawa sekiranya M1 sama juga dengan 2.94, kita akan dapat bahawa M2 sama juga dengan 0.4788. Okay, berdasarkan rumus yang kita, berdasarkan tabel yang kita ada. Dan kita boleh dapat bahawa nilai P2 over P1 sama dengan 9.918 dan seterusnya T2 over T1, P02 over P01. Okay. Jadi kenapa kita menggunakan shock wave table? Kerana sebenarnya di dalam reka bentuk ini kita mempunyai advantage kerana kita boleh beranggapan bahawa pada point 2 di sini tekanan adalah atmospheric pressure kerana tekanan telah kembali ataupun telah diseimbangkan oleh tekanan persekitaran. Okay, jadi itu yang kita cuba gunakan, advantage itu yang kita cuba gunakan, tetapi kerana ia ada shock wave di sini, kita mesti menggunakan rumus normal shock wave dan juga kita mesti menggunakan tabel normal shock wave flow. Oleh itu kita boleh mengira P1 over P2. Kita tahu bahawa rasionya adalah 9.918. Kita masukkan P2 sama dengan 101 kilopascal absolute. So kita boleh dapat saya silap, P2 kita masukkan 101 kerana ia adalah gas yang telah terbebas, keluar bebas ke udara, ke persekitaran atmosfera. Tekanan adalah atmospheric pressure.
So kita masukkan 101 kilopascal, so kita boleh dapat nilai P1 sama dengan 10.184 kilopascal absolute. Oleh itu, ini adalah ratio yang kita dapat daripada isentropik. Kita masukkan nilai P1 10.184 kilopascal. Kita boleh dapat nilai stagnation pressure ialah 341.74 kilopascal absolute. Dan untuk mengira pressure at the throat, okay, jadi yang ini saya rasa pelajar pun dah faham. Kita ada nilai pada stagnation point, kita ada nilai pada throat, dan di antara point tersebut tidak berlaku sebarang shock wave. Oleh itu kita boleh menggunakan isentropic flow. Kita boleh menggunakan rumus ini, P naught over P throat. Rumus, saya rasa pelajar boleh develop rumus ini. Kita masukkan semua maklumat, kita boleh mengira rasionya adalah 1.89 dan kita boleh mengira P throat, maksudnya pressure pada throat sebanyak 180.54 kilopascal. Ataupun pelajar boleh mengira dengan menggunakan table. So daripada table isentropic flow, kita tahu bahawa pada throat Mach number sama dengan 1. Oleh itu P over P naught sama dengan 0.5 dan T over T naught sama dengan 0.8. Dan sekiranya kita menggunakan ratio yang ada, kita masih lagi boleh mengira bahawa pressure pada throat sama dengan 180.54 kilopascal absolute. Dan seterusnya kita boleh mengira velocity pada throat oleh kerana kita mengetahui bahawa Mach number adalah sama dengan 1 dan kita boleh mengira had laju tersebut dengan menggunakan rumus ini, rumus asas untuk pengiraan Mach number. Kita masukkan nilai Mach number sama dengan 1 dan kita masukkan temperature 244 dan kita boleh dapat ia sekitar 313.2 meter per second. Kemudian kita mengira apakah pressure before the shock wave. Okey, kerana walaupun di dalam soalan ini dia beri perkataan shock wave di sini, tetapi pressure before the shock wave sebenarnya adalah pressure yang dibentuk di sini. Oleh itu kita boleh menggunakan maklumat daripada throat ataupun maklumat daripada stagnation condition di sini untuk mengira pressure dan temperature dengan menggunakan idea isentropic flow. Kerana aliran tersebut tidak diganggu oleh shock wave. Dan pelajar boleh mengira dengan menggunakan rumus isentropic flow di seperti ini. Oleh itu kita boleh mendapat P1 sekitar 10.182 kilopascal absolute. Dan seterusnya kita boleh mengira T1 masih lagi dengan menggunakan isentropic flow equation. Ia adalah sekitar 107.4 Kelvin. Dan kita boleh mengira V1 dengan menggunakan rumus ini, ia sekitar 610.6 meter per second. Okey, kemudian kita perlu mengira pressure after the shock wave. Okey, dan untuk mengira pressure selepas shock wave, kita perlu menggunakan rumus shock wave equation ataupun kita menggunakan table yang kita ada. Dan seperkara lagi, kita perlu beranggapan bahawa kita perlu menganggap tekanan pada titik 2 iaitu selepas shock wave berlaku adalah sama dengan tekanan atmospheric pressure iaitu 101 kilopascal absolute. Kemudian daripada normal shock wave table, kita boleh dapat sekiranya Mach number 1 adalah 2.94, Mach number 2 adalah 0.47, P2 P1 adalah 9.918 dan T2 T1 adalah 2.609. So daripada table ini yang mana kita dapat ia adalah berkait rapat dengan table yang ini. So, ini adalah table yang saya crop daripada table. So saya harap pelajar boleh semak balik. So daripada table tersebut kita boleh mengira T2 over T1 sama dengan 2, rasionya adalah 2.609. So kita masukkan nilai yang kita dapat, kita boleh mengira T2 sama dengan 280.2 Kelvin.
dan kita boleh mengira velocity dengan menggunakan rumus Mach number square root KRT. Kita masukkan nilai dan kita dapat ia sekitar 160.7 meter per second.